Bersih. Satu, saya tidak bersama dengan kamu semua. Saya di sebelah sana, terdekat dengan neraka. Bersih dua, bersih tiga, saya sudah jadi seorang reformis Malaysia. Dulu sebagai Menteri Kesihatan, saya tuntut keadilan bagi pesakit dan keluarga mereka di semua hospital kerajaan dan klinik. Hari ini saya tuntut keadilan bagi rakyat Malaysia, khususnya orang-orang yang miskin. Bersih tiga, saya bersih dua dan tiga, saya kena gas pemedih mata, kimia, air berkimia. Saya mungkin satu-satunya Menteri Kesihatan dulu yang kena tembak dengan pemedih gas dan air kimia. Tetapi memadai saya buat itu bagi kebangkitan rakyat, dan rakyat Johor yang saya mewakili sudah bangkit. Orang Cina, orang Melayu, orang India, orang Johor bersetuju tak? Setuju. Baru ini kebangkitan himpunan rakyat di Batu Pahat, di Sri Gading, 30,000 orang hadir untuk tuntut keadilan bagi negeri Johor. Bayangkanlah, kubur UMNO sudah dikuburkan sekarang, dan kita naikkan bendera Pakatan Rakyat di sana. Penggerang Ghani Osman rampas 22,500 ekar tanah, majoriti Melayu. Ada seorang tua Cina, rumah dia dibina atas tanah yang dimiliki oleh orang Melayu. Orang dia seorang miskin, dia kerja sebagai pembantu restoran. Isteri dia kena stroke, dia nak jaga isteri dia. Anak dia ada masalah penyakit mental. Dia rayu kepada pejabat tanah, dia rayu kepada kerajaan Ghani Osman. Mana saya nak pergi? Saya tua, isteri saya baring di atas katil. Tak ada jawapan. Dia rayu lagi, tak ada jawapan. Akhirnya bila semua keluarga tidur tiga dia bakar sebarang satu bahan yang beracun di dalam biliknya, dan semua tiga mati. Dia bunuh diri oleh kerana kerajaan UMNO Johor kejam. Ada 11 kubur Melayu akan digali. Hidup pun tak mewah, mati pun tak senang. 11, 7 kubur Cina akan digali. Ada berapa lagi? 6 buah masjid akan diroboh. Ada 11 surau akan diroboh. Atas nama apa? Semua ini Bunda Panji Kuti. Apa Bunda Panji Kuti? Bunda Panji Kuti adalah kerbau pendek yang gemuk. Okey, terima kasih. Itu Bunda Panji Kuti. Salam reformasi, lawan tetap lawan. Saya adalah anak saudara pada Baharudin itu Wira Bersih 2. Sebelum saya sampaikan amanat, sebelum dia pergi ke Bersih 2 ini, Bersih 2,
Saya harap hadirin dapat bertakaful dan belajar surah Al-Fatihah pada baca saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga dicuci. Okey. Okey, pakcik saya dia adalah seorang bekas prajurit. Okey, lepas tu dia berkhidmat di Bens Bahasa Nasional, sambil padam tu dia bawa teksi. Dia telah menyampai amanat pada keluarga dia, pada balu, daripada kawan-kawan di masjid. Dia berniat jihad untuk pergi ke Besir esok harinya. Niat dia adalah jihad. Kenapa dia bertanya jihad lah? Kita patutnya dituntut untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan keadilan, untuk mencari keadilan. Jadi bila dia sebab amanat niat dia pada kami supaya kita keluar untuk esok Besir adalah jihad. Bagi pandangan saya itu ada satu tuntutan Islam yang patut kita keluar bangkit untuk menentangkan rejim BM yang zalim ini. So saya menyuruhlah pada semua kaum muda yang bertenaga dan pada rakyat Malaysia semua esok turun bangkit dan beri satu titik sejarah pada esok yang kita mampu untuk merubahkan menubah kerajaan manusia esok. Ya. Selama itu bila kita dapat menubah kerajaan macam esok, kita akan dapat menegakkan institut kehakiman. Bila institut kehakiman telah dapat ditegakkan, insya-Allah keadilan akan dapat ditegakkan. Itu yang saya dipanggil datang untuk mencari keadilan untuk kita semua di sini. So bagi saya Allah bahagia adalah umur lebih kurang 60 tahun bagi emas. Ada bersemangat untuk turun pergi Besir. Tapi apa kata dah terkorban. Jadi kita semua yang mana-mana yang ada di sini esok semua-semua kita turun, jangan takut. Kita turun, kita bangkit dan kita bagi satu titik sejarah pada sejarah bangsa Malaysia di Malaysia ini adalah satu permulaan kepada rakyat untuk esok untuk menubahkan rejim bangsa Malaysia yang zalim ini. Okey, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini 11 hari bulan Januari 2013, kita yang berkumpul di Klub Sultan Sulaiman telah menyatakan pendirian kita sebagai rakyat Malaysia. Kita akan bangun untuk menyaksi sejarah. Tidak ada lagi rejim di dunia ini lebih daripada 50 tahun memerintah. Tidak ada sebuah negara lagi yang menggelar diri sebagai demokrasi ini. Tidak pernah ada mengalami tukar kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang di atas pentas ini mungkin 50 yang berucap. Besok mungkin hanya 20 orang yang berucap. Tapi besok yang sebenar mengucap adalah saudara-saudari yang berada di sini. Kita mungkin tidak ambil mic, kita mungkin tidak berdiri di atas pentas, tetapi kita yang lafazkan pendirian kita. Kita yang memberi kekuatan kepada pemimpin, kita yang memberi kekuatan kepada parti-parti politik. Dan kebangkitan rakyat ini bukan sekadar nak tukar kerajaan pada kepada pilihan raya umum yang akan datang. Bukan kerana pilihan raya umum ke-13 kita akan tulis mula, kita gantikan Barisan Nasional. Sejarah akan ditulis oleh rakyat. Saudara-saudari yang mengukir sejarah ini akan menyatakan kepada semua generasi yang akan datang, kepada anak cucu kita, bahawa kita rakyat pencipta sejarah. Kita rakyat yang mengubah nasib negara. Kita rakyat yang memberi amaran kepada semua pemimpin, baik pun sekarang atau masa yang akan datang. Jangan sekali-kali menzalimi rakyat. Dan sesiapa yang zalim, rakyat akan bangkit untuk jatuhkan pemerintahan. Bangkit, bangkit, bangkit rakyat. Bangkit, bangkit, bangkit rakyat. Reformasi, reformasi, reformasi. Hidup rakyat. Saya datang daripada Johor.
yang berkaitan dengan tanah di Johor. Masihkah tuan-tuan ingat isu yang berkaitan dengan Pulau Batu Putih? Apa sudah jadi sekarang? Siapa yang bertanggungjawab menyebabkan tanah itu terlepas kepada Singapura? Dulu dia berada dalam wilayah kita, sekarang berada di wilayah Singapura. Maknanya tuan-tuan, wilayah kita semakin kecil, wilayah Singapura semakin besar. Betul tuan-tuan? Tapi ada seorang menteri yang tuan-tuan sayang kata ini adalah menang-menang. Pernahkah tuan-tuan dengar berkenaan dengan tanah kereta api Tanah Melayu? Luasnya 217 hektar, panjangnya 30 km, daripada Woodland pergi ke Kranji dan seterusnya pergi ke Tanjung Pagar. Saya nak tanya tuan-tuan, tanah tu dah jadi milik siapa sekarang ini? Siapa yang bertanggungjawab tuan-tuan? Tanah yang cukup strategik ini sepatutnya kita amanahkan kepada rakyat, kepada anak bangsa kita. Tetapi kerana bodohnya UMNO Barisan Nasional ini telah menyerahkan tanah ini kepada Singapura. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kita serah kepada Singapura ini, apa yang kita dapat? Apa? Apa yang kita dapat tuan-tuan? 1 sen pun kita tak dapat. Harta kita ini habis. Sekarang ini tuan-tuan, dulu kita memiliki tanah yang strategik di Johor ni. Kita ada tanah-tanah yang strategik di Bandaraya Johor Bahru. Kemudian diserahkan kepada kumpulan Prasana Rakyat Johor. KPRJ ini kononnya mau berniaga tetapi tak tahu berniaga, serahkan tanah-tanah ini kepada tauke. Akhirnya tanah-tanah kita yang strategik di Johor ni sudah hilang satu persatu tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, saya tak banyak masa. Kalau kita sayangkan negara kita ini, kalau kita sayangkan tanah air kita ini, kita mesti tumbangkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan. Kita mesti pastikan dalam pilihan raya akan datang UMNO Barisan Nasional tu kubur, khususnya di Johor, tuan-tuan. Bantuan lepas sekalian, ramai orang tanya kepada saya bila pilihan raya ni. Saya sebagai pesuruh jaya PAS Selangor, kalau sekarang ni pukul 10 saya bagi tahu PAS keluar daripada Pakatan Rakyat ataupun YB tersekok takut DAP, kalau kita announce, dia pula announce hari ni DAP keluar daripada Pakatan Rakyat 10-5 minit, bukan besok, 10-5 minit dia akan bubarkan tuan-tuan. Parlimen dia bagi tahu kita bila pilihan raya. Sebab ini yang cukup ditakuti. Baru-baru ni kita semalam kita buat satu retreat. Kita buat retreat untuk semua wakil-wakil rakyat, dan kita tengok bahawa kajian yang dibuat semua isu-isu yang UMNO dan Barisan Nasional naikkan kononnya untuk memecahkan Pakatan Rakyat ini, satu pun tak berjaya tuan-tuan. Tak berjaya. Tengok semua orang Cina, orang India dan orang Melayu, terutama orang Jawa di Meru, main-main. Bertambah naik. Yang turun adalah populariti Najib tu sendiri yang turun. Inilah yang kita hendak. Sebab itu walaupun Ketua Audit Negara menegur Pakatan BN ini, dia orang tak faham. Besok insya-Allah kita buat demonstrasi semua, dia orang tak faham. Dia orang hanya akan faham dengan bahasa undi. Dan bahasa undi itu ada di tangan-tangan tuan-tuan semua. Betul atau tidak? Jadi itulah saya harapkan insya-Allah setakat ini memang DAP, PAS dan PKR kita masih lagi duduk di dalam Pakatan Rakyat dan kita akan menuju ke pekerjaan insya-Allah.